berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo, Night President Global Geopark Network, Coordinator Asia Pacific Geopark Network, Council UNESCO Global Geopark, Nasihat Langkawi UNESCO Global Geopark yang mengetuai dan juga sebagai nasihat Geopark Jerai. Juga yang berbahagia Tuan Ji Hamdan bin Arifin daripada Jabatan Mineral dan Geosains Kedah Perlis Pulau Pinang, ahli Jawatankuasa Promosi Pembangunan Geopark Jerai, staf Jabatan Mineral dan Geosains, kumpulan pakar saintis, wakil-wakil yang berhormat Parlimen dan adun, penghulu dan ketua kampung, JKK, semua pengusaha industri dan tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Urusia Seminar Pembangunan Geopark Jerai yang sudi menjemput saya untuk membuat penggulungan seminar ini sebagai pengurusi bersama bagi Jawatankuasa Promosi dan Pembangunan Gunung Jerai. Saya sangat berbesar hati dan berbangga kerana dapat sama-sama hadir dalam majlis yang penuh bersejarah ini. Nama Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita sedia maklum, geopark ialah satu konsep yang digunakan dalam pembangunan lestari bagi sesebuah wilayah yang dipelopori melalui program UNESCO Global Geoparks. Oleh kerana itu, perancangan mewujudkan Geopark Jerai dijangka berupaya membawa kawasan Kolam Budayan ke satu tahap pembangunan yang lebih tinggi dan lebih lestari. Sehubungan itu, saya di peringkat daerah menyokong inisiatif ini. Saya juga dipahamkan ada batuan di sekeliling Gunung Jerai yang berusia lebih 500 juta tahun dan kemudiannya diterobos oleh granit pada 135 juta tahun dahulu. Semua bukti ini dan lanskapnya ada di Gunung Jerai dan sekitarnya. Dan ini semua boleh dimajukan menjadi satu produk pelancongan yang bermaklumat. Semua keistimewaan dan keunikan ini membolehkan kawasan ini dibangunkan dengan terancang dan dijangka akan memberikan faedah maksima kepada semua, baik untuk kita dan juga generasi yang akan datang. Selain geologi, bukti arkeologi di Sungai Batu sebagai tapak tamadun tertua di Asia Tenggara dan bukti flora di Gunung Jerai dan Bakau di Sungai Merbuk menambahkan lagi keistimewaan kawasan ini dalam pembangunan bersepadu yang dirancang dalam Geopark Jerai. Maka kita semua akan cuba melaksanakan semua bantuan yang diperlukan dalam memastikan agenda Geopark ini akan dapat dilaksanakan dengan jaya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai mewakili daerah Yan, sebab dalam apabila tuan-tuan parti tengok dengan logo tu, saya setakat ni siapa pun tak pernah mention tentang logo Geopark Jerai tu. Tu tengok tuan-tuan. Terima kasihlah kepada orang yang buat logo tu sebab dia punya dimensi logo tu diambil dari kawasan Yan. Sesuai dengan lambang macam tu.
Di mana kalau main dimensi daripada selatan dia tak ada macam tu. Dimensi ni dari utara ke selatan, that's why kita ada logo jadi macam tu. Alhamdulillah, terima kasih. Satu penghormatan jugalah bagi daerah Yan. Dan yang kedua, saya tengok tuan-tuan dan puan dari pagi tadi ni, kita tengok senarai kehadiran. Jemputan dipahamkan kepada 300 orang dan saya tengok list tu. Semua JKK daripada daerah yang hadir. Alhamdulillah. Dari sini tuan-tuan dan puan, saya tengok bahawasanya inilah semangat yang kita nak. Sebab Jopark ni tuan-tuan dan puan, ianya adalah bersama. Bukannya hanya atas nama daerah Yan, bukan atas nama daerah Kuala Muda. Dia bersama tuan-tuan dan puan. Jadi saya rasa seronok. Kita tuku pun rasa seronok bila saya tengok. Tapi petang ni saya tengok ada wakil sajalah daripada daerah Yan ni. Tapi still majoriti kita banyak di dalam dewan ni. Alhamdulillah. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita kena sampai kepada satu agreement yang bersama. Untuk kita nak memastikan Jopark kita ni dikenal bukan setakat di rantau kita, malah di seantero dunia. Jadi Alhamdulillah, dengan peranan yang dilaksanakan oleh pihak universiti UKM dan USM, Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam senario dunia untuk kita nak mempromotkan apa yang ada di kawasan kita. Jadi saya bercakap bagi pihak daerah Yan ni, Alhamdulillah, sebab kita ada aset yang begitu unik compare to the other district. We have sea, we have hills, we have islands, everything kita ada. That's why kita sepatutnya di penduduk daerah Yan, kita patut bersyukur dan kita patut berbangga. Dan saya yakin semua penduduk khususnya di kawasan 5 mukim yang berada di Yan ni akan bersama-sama dengan projek Jopark Jerai ini untuk memastikan kejayaan untuk mencapai Jopark kebangsaan dan seterusnya mencapai Jopark UNESCO yang global pada tahun 2019. InsyaAllah kita yakin sebab kita ada kekuatan dari segi kemampuan dan juga kekuatan dari segi keinginan, iaitu di kalangan masyarakat Yan untuk nak bersama-sama di dalam pentas arena dunia. Sekian, Assalamualaikum. Profesor yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhtasidin, Profesor pakar dalam bidang geologi dan sebagainya, Sungai Batu, Profesor dan pasukan yang sekarang menjalankan banyak aktiviti dalam kita nak mempromosikan Sungai Batu. Seterusnya, semua ahli-ahli jawatan kuasa promosi dan pembangunan Jopark Jerai, ahli kumpulan warisan geologi, staf Jabatan Mineral dan Geosains, ketua jabatan, saya lihat Puan Ubi pun ada, iaitu pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Dia ada di mana? Ada di belakang. Saya selalu jumpa dengan dia bersurat. So, ya, kawan lama saya juga, iaitu Datuk Zul, pengurus besar Tourism Kedah. Untuk Penghulu dan semua pengurusi JKK ataupun ketua-ketua kampung bagi daerah Yan dan juga daerah Kuala Muda, kumpulan pakar saintis, pengusaha industri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan berbanyak terima kasih kepada Urusia Seminar Pembangunan Jopark Jerai yang sudi berjemput saya untuk merasmikan meresmi penutup seminar ini. Saya sangat berbesar hati dan berbangga kerana dapat turut bersama hadir dalam majlis yang penuh bersejarah dan bermakna ini. Pertama kali program Jopark Jerai ini kita adakan di Tihayun, Yan. Kita mulakan inisiatif ini. Dan seterusnya hari ini kita adakan seminar untuk memberikan maklumat dan ilmu pengetahuan berhubung dengan Jopark Jerai yang akan kita
kita bangunkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, negeri Kedah ini sebenarnya kita ada banyak aset-aset, ada banyak benda-benda yang boleh kita bangunkan bagi menjayakan ataupun menjana ekonomi negeri. Dalam bidang pelancongan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada negeri Kedah sebuah pulau yang amat indah, iaitu Pulau Langkawi. Tidak ada negeri dalam Malaysia yang ada pulau sebesar Langkawi, seindah Langkawi, yang banyak pantai-pantai. Kalau Pulau Pinang, pantai dia, kita cakap pasal pantai Batu Peringgi. Tapi kalau Langkawi, kita ada pantai Cenang, kita ada pantai di Tanjung Ru, kita ada pantai di mana lagi, pantai Tengah, macam-macam lagi pantai. Jadi itu keistimewaan yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah SWT kepada negeri kita. Disebabkan oleh Langkawi lah, maka bidang pelancongan negeri Kedah amat berjaya. Tahun sudah kita menerima pelancong sehingga lebih kurang 3.5 juta orang, yang majoritinya pergi ke Pulau Langkawi. Itu dalam bidang perkhidmatan ataupun pelancongan ini termasuk dalam bidang perkhidmatan, servis sektor perkhidmatan. Bagi sebuah negeri atau sebuah negara, kalau dia nak maju dalam bidang ekonomi, dia kena ada semua sektor-sektor ini. Pertamanya sektor perkhidmatan, termasuk pelancongan, perbankan, insurans, perkapalan, semua ini dalam bidang sektor perkhidmatan. Mana-mana juga negeri ataupun negara yang ekonominya dianggap sebagai sebuah negara maju, dia bidang sektor perkhidmatan mestilah memberikan sumbangan kepada ekonomi 60% ke atas, kebanyakannya 70% ke atas. Kemudian sektor industri, kemudian sektor yang lain, pertanian dan sebagainya. Kedah kita dalam 50% lebih dalam bidang perkhidmatan, disebabkan oleh bidang pelancongan, utamanya di Langkawi. Lepas itu kita juga di Kedah ini, kita ada banyak kawasan perindustrian yang paling kita kenali, yang menjadi ikon kepada kawasan industri di Kedah, bukan saja di Kedah tetapi juga di Malaysia, iaitu Kulin High-Tech Park, Taman Teknologi Tinggi Kulin. Satu-satunya taman teknologi yang terbaik di Malaysia. Tidak ada sebuah taman teknologi industri yang sebaik ataupun sehebat Taman Teknologi Tinggi Kulin. Oleh sebab itu kita dapat menarik pelancongan, menarik pelaburan sehingga 11 bilion dolar Amerika, ataupun kalau sekarang 40 bilion lebih lah ringgit Malaysia. Dan kita juga ada kawasan industri lain di Sungai Petani dan sebagainya. Jadi lagi satu bidang pertanian, kita penyumbang utama kepada bekalan beras negara. Kedah menyumbang 35% kepada permintaan beras negara. Jadi Kedah ni kita ada segala-galanya. Dan hari ini, sebelum ini kita dah ada satu geopark, iaitu Geopark Langkawi. Dia bermula pada tahun 2006. Apabila Geopark Langkawi diumumkan sebagai Geopark Kebangsaan, National Geopark 2006, 10 tahun yang lalu. Kemudian selepas itu, dia dinaikkan taraf menjadi Geopark Global di peringkat antarabangsa. Dan Langkawi dari segi Geopark Global ketika itu adalah pertama di Asia. Ini kita kena terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Ibrahim Komo. Dia dengan pasukan daripada Universiti Kebangsaan lah yang bertanggungjawab
untuk membuat segala persiapan dan persediaan untuk menjadikan Langkawi sebagai sebuah geopark global yang pertama di Asia dan ke-49 di dunia. Dan hari ini dalam kita dah ada satu geopark global iaitu Langkawi. Kita nak ada lagi satu pula geopark, apa yang kita panggil, akan kita panggil geopark Jerai Geopark. InsyaAllah bila Jerai Geopark ini diiktirafkan sebagai geopark kebangsaan, InsyaAllah pada tahun 2017, Profesor Emeritus beritahu pada saya, dia kata insyaAllah Datuk dengan cara sokongan yang bagus macam ni, dia kata penglibatan masyarakat yang begitu baik sekali daripada pemimpin-pemimpin masyarakat dan sebagainya, insyaAllah tahun depan kita boleh mendapat taraf geopark kebangsaan. Dan bila kita dapat satu lagi geopark, Kedah ada dua geopark. Dan dalam Malaysia ini, tuan-tuan dan puan sekalian, saya pun cerita ni, saya sembang banyak dengan profesor-profesor ni, saya dapat banyak maklumat. Kalau tidak, saya pun tak tahu. Lah ni Langkawi adalah satu-satunya geopark dalam Malaysia. Peringkat kebangsaan kah, peringkat global kah, satu-satunya Langkawi ni. InsyaAllah bila kita jadi geopark kebangsaan dan seterusnya global bagi Jerai Geopark ini, maka ada dua geopark dalam negeri Kedah, dan dalam Malaysia ini hanya Kedah saja yang ada dua geopark dan satu-satunya negeri yang ada geopark. Bukan satu, tapi dua. Hebatlah orang Kedah ni. Orang kata orang Kedah tak hebat lah apa. Tak betul ya. Dua geopark. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah selepas 2 tahun Jerai Geopark ini menjadi geopark kebangsaan. InsyaAllah pada tahun 2019 dengan usaha gigih kita, dengan usaha gigih dan juga dengan kerjasama dan bantuan daripada pakar-pakar Profesor Mokhtar dan juga Profesor Emeritus Dr. Ibrahim Komo, kita insyaAllah akan diiktiraf sebagai Jerai Geopark peringkat global pada tahun 2019. Untuk makluman tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya selepas Langkawi ini dia patut pergi ke Perak, di Kintau tengah nak buat geopark. Patutnya dia pergi jadi nombor 2, jadi Jerai nombor 3. Tapi sebab Jerai ni kita buat cepat, sokongan kerajaan pun bagus, sokongan masyarakat bagus, pemimpin masyarakat bagus, sokongan daripada pakar-pakar saintis-saintis pun bagus, maka kita potong yang kata nak jadi geopark Kintau. Ya, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, geopark ialah satu konsep yang digunakan dalam pembangunan lestari sesebuah wilayah yang dipelopori melalui program UNESCO Global Geoparks. Oleh kerana itu, perancangan mewujudkan geopark Jerai dijangka berupaya membawa kawasan Kuala Mudayan ke satu tahap pembangunan yang lebih tinggi dan lebih lestari, dan sehubungan itu negeri Kedah, kerajaan negeri Kedah memberikan sokongan yang penuh kepada usaha ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, geopark Langkawi usianya lebih kurang kita tak tahu macam mana nak kira tu. Umur kita boleh lah, umur manusia ni lebih daripada 100 tinggi lah. Ini umur 550 juta tahun. Padahal kiraan dia. Orang kira pun dia tak ada tu. Dia pun tak boleh hidup 550 tahun. Betul-betul tu. Hebat lah. Macam mana dia pun nak kira ni. Dia pun carbon number lah, apa benda macam-macam lah. Saya pun kerja saintis dulu, tapi saya saintis bukan saintis geopark, tapi saintis getah dan polimer. Langkawi usianya 550 juta tahun. Dan Jerai ini lebih kurang sama, 550 juta tahun. Jadi maknanya kewujudan geopark
Langkawi itu, batu-batu Langkawi itu umur dia sama dengan jerai di tanah besar kita di Kedah ni. Artinya masa nak terjadinya geopark ini ataupun gunung jerai itu, dia ada satu proses yang mana akhirnya dia ada satu di Langkawi, satu lagi di jerai dekat-dekat. Dia proses orang putih panggil tentang compression, macam Profesor promotor lah, dan Profesor Motar ni dia boleh cerita lah. Kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat lain, sebagai contoh Gunung Kinabalu hanya 9 juta tahun sahaja 9 juta tahun pun sahaja, sebab sini lagi tua. Umur kita berbanding ni tak ada lah. 9 juta. Gunung Tahan, gunung tertinggi di Malaysia, 175 tahun, 175 juta tahun. Gunung Tahan. Kita ambil tempat di mana di Sarawak, dia dalam 20 juta tahun. Jadi sebenarnya Kedah ni, terjadinya Kedah ni bila gunung jerai jadi, Kedah jadilah kan. Kita lebih lama daripada negeri-negeri lain. Profesor Emeritus kata tanah Melayu ni kewujudannya, kejadiannya jauh lebih awal daripada di sebelah timur sana, di Sabah, Sarawak dan sebagainya. Tapi kita tak ada lah masa tu. Kita tak ada lah 50 juta tahun nak duduk tak mana. Inilah kejadian alam yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak boleh fikirkan. Bagi geopark jerai ni, saya dimaklumkan dia punya keluasan adalah 501 km persegi. Luas. Kalau kita ambil belah Napi Al-Ustaz tu sampai belah Salah apa kot no? Salah. Napi belah timur tu belah sampai ke Jeniang. Lepas tu kawasan Napi ke Gurut tu saya ingat sampai kat ni pun Bidung lah kot. Prof pakai kat Bidung lah. Tak sikit lah. Jadi luas kawasan dia. Dia bukan kita tambah jerai geopark tu kaki gunung jerai. Dia pergi apa mula-mula dia pejak tu buat kaki gunung jerai dan pukul ke gunung jerai, tapi sebenarnya lebih luas. Langkawi kecil sikit daripada kita. Jadi kita think orang Langkawi lah. Saya boleh kata Langkawi tak ada ni. Langkawi 484 km persegi. Orang Langkawi dah lah. Tak apa letting sikit ya. Orang tu juga ni Kedah juga. Pasal orang Langkawi dah. Sungai Petani. Siapa kata orang Langkawi? Dia penjerai juga tapi sama lah. Yang pentingnya Kedah ni ada dua geopark. Jadi kita duk fikir-fikir geopark nak buat ni nak buat apa? Yang kita kalut nak buat geopark jerai lah, Langkawi dah. Apa dia faedah yang kita boleh capai? Bagus nama kita terkenal seluruh dunia. Nama jerai geopark ni akan menjadi sebuah nama yang dikenali di seluruh dunia. Tapi apa faedah yang akan diperolehi oleh orang yang tinggal di kawasan itu ataupun kawasan itu sendiri? Faedahnya bila jadi geopark dan pula di peringkat antarabangsa, ramai orang nak main tengok. Sungai Batu tu pun bawah geopark juga. Sebelum nak buat geopark jerai ni, kita dah ada Sungai Batu yang Profesor Motar buat, yang kita dapat macam-macam benda-benda lama ni ya? Jadi untung dia, faedah dia, bila orang datang melancong nak menengok tempat geopark yang kata hanya satu-satunya dalam Malaysia selepas Langkawi, dia mestilah akan memberikan faedah dari segi penjanaan ekonomi. Orang main melawat di mana-mana juga. Kalau kita tengok kawasan pelancongan, yang paling senang kita buat perbandingan dan dapat kita lihat ialah Langkawi lah. Kalau dulu Langkawi dia, ekonomi dia tak terang mana pun, tahun 60-an, tahun 70-an. Nak pergi Langkawi naik bot dengan ayam ada lantu, itik ada lantu, kucing ada, gala-gala dalam bot tu. Ayah dekat-dekat nak masuk. Bukan macam feri lah ni.
Terlebih selepas, tapi orang yang Langkawi pun mereka pun tak tahu mana. Tanah pun murah, cuma kita masa tu tak tahu, ataupun tak ada duit nak beli. Tak ada duit sama sebenarnya, tengok saja. Tu bonsiu yang ada banyak estate getah di Langkawi, mula-mula dia pun tak mau. Almarhum Tengku Rahman kata, ambil dah, dia kata, baju bukan sikit Langkawi. Mak dia ambil juga, lah ni tanah dia, saya kira nilai berbilion-bilion ringgit. Jadi bila kita jadikan tempat itu sebuah kawasan yang menarik untuk dilawati oleh pelawat-pelawat, pelancong-pelancong, dia akan memberikan penjanaan ekonomi kepada kawasan setempat. Artinya kalau Langkawi dulu senyap sunyi, tak ada apa, orang nak berniaga pun tak ada apa. Tapi hari ini Langkawi, orang berniaga cukup-cukup, orang kata dapat untung yang banyak. Tanah hari ini Langkawi, Jerepak pun macam tu lah pun. Duduk kawasan Jerepak satu hari mana tahu tanah pun naik harga macam tu. Orang Yan pun macam tu. Tidak ada, dia mungkin tak ada lah, cucu-cucu kita lah pun. Lah tanah Langkawi kalau pantai Cenang RM400 sekaki. So pergi tanya ni Solong berapa, dia pun tak tanya Solong lah. Orang Langkawi lah ni nak tanya tanah ni pun jangan bertanya pakcik ni Solong berapa, tak ada. Kami jual kaki. Tak tahu lah, kemudian dia jual inci pula dulu. RM400. Paling murah pun pergi tempat-tempat jauh-jauh pun RM2-30 sekaki. Jadi kalau insyaAllah kita jerai geopark kita ni berjaya, beransur-ansur naik daripada taraf dari satu peringkat ke satu peringkat, satu hari nanti kawasan jerai geopark ini juga akan menjadi kawasan pelancongan utama bagi negeri Kedah selepas Langkawi. Dan saya perlu bagi tahu kat orang yang termasuklah orang muda lah. Saya kata lepas Langkawi, yang paling cantik di negeri Kedah ini ialah kawasan Yan. Termasuk orang muda lah, pasal dia ada pantai, dia ada gunung, dia ada segala-galanya, dia ada pulau. Tidak ada negeri Kedah selain Langkawi dan ada semua ni. Kalau Langkawi ni kurang sikit pada kita, dia banyak benda-benda lain dia lebih dari kita, tapi satu benda ada kurang. Gunung tertinggi di negeri Kedah ni terletak di kawasan Yan dan Kuala Pedang. Tuhan bagi kita. Dan satu-satunya, kalau tak silap saya, gunung yang duduk dekat laut. Gunung Kinabalu bukan tepi laut. Gunung Tahan bukan tepi laut, tapi Gunung Jerai tepi laut. Jadi zaman dulu, 4,000 tahun yang lampau, orang-orang daripada zaman dulu, zaman Rom dan sebagainya yang datang ke Asia, bila dia kena ribut di laut Selat Melaka, dia punya petunjuk dia mendarat untuk menyelamatkan diri dia ialah Gunung Jerai. Gunung Jerai adalah petunjuk bagi dia untuk mendarat. Jadi sejarah Gunung Jerai ini cukuplah lama. Cuma kita kadang-kadang bila kita duduk tantu, jadi kita tak rasa kehebatan dan keistimewaan sebuah gunung yang namanya Gunung Jerai. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya amat yakin dan percaya bahawa usaha kita untuk menjadikan kawasan ini sebagai jerai geopark akan berjaya mencapai matlamatnya, kerana kita dibantu oleh pakar-pakar yang terhebat, bukan hanya di Malaysia tetapi juga di dunia. Profesor Emeritus Dr. Ibrahim Komo, dia bukan hanya takat Malaysia, takat Asia, dia jadi pakar penilai geopark seluruh dunia. Jadi kalau orang yang pakar penilai ni, dia ada penilai, dia ada audit sama ada tempat tu boleh layak jadi geopark atau tidak. Jadi apa yang dia buat di sini, dia ajak kita di sini, apa yang nak kena buat dan sebagainya, tentunya sesuatu yang akan memenuhi semua syarat-syarat untuk menjadikan jerai ini, kawasan ini sebagai geopark yang akan diiktiraf oleh peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa. Dan ditambah pula dalam geopark ini kita ada Sungai Batu, dan sekarang ini memang kita sedang mempopularkan Sungai Batu, dan kerajaan pusat pun dah bagi peruntukan. Kalau kita lalu kat jalan itu macam-macam bangunan yang sedang dibuat, dan ini adalah tugas dan tanggungjawab Profesor Datuk Mohtar tentang membantu kerajaan negeri Kedah. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah
Kita sama-sama mendoakan semoga hasrat murni kita untuk menjadikan tempat kita sebuah geopark ataupun gerai geopark akan mencapai kejayaan, mencapai matlamatnya. Dan kita berterima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat. Bagi pihak kerajaan negeri, kita nak ucapkan selamat, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat, terutamanya kepada pakar-pakar seperti Profesor Emeritus Dr. Ibrahim Komo dan Profesor Datuk Dr. Mohtar yang membantu kita untuk menjayakan hasrat murni. Tanpa mereka berdua, saya ingat tak mungkinlah kita dapat menjayakannya. Kita ada 1,000 orang pun, main mesyuarat, main seminar pun, kalau tak ada pakar ni, tak ada siapa nak dengar. Ni siapa dia nak main cerita, nak buat geopark. Tapi 2 orang profesor ini adalah profesor yang diiktiraf dan profesor yang punya banyak ilmu dalam bidang ini. Dan itulah saya penuh yakin dan percaya kita akan berjaya. Maka dengan harapan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menutup seminar pembangunan geopark gerai yang kita adakan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.